Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Sadaqallahul azim. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersyukur pada imam, tuan-tuan dan puan-puan, tuan perempuan muslimat ahli jemaah Masjid Surau Kampung Datuk Kamarudin Bidau yang berterima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi Ahad ini 3 Zulhijjah 1443 Hijriah bersamaan 3 Julai 2020 masih dipanjatkan sekali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bersama menunaikan solat fardu berjemaah, fardu subuh berjemaah yang dipimpin oleh Imam kita dan berdiri bertasbih
kegiatan serta berikan kita kelapangan dalam menjalankan urusan agama dan juga urusan dunia, urusan ukhrawi dan juga urusan duniawi. Kita dijauhkan daripada segala mara bahaya, segala macam musibah, segala wabak penyakit, fitnah yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, yang dia tersembunyi, yang Yasir Dajjal yang terbesar pada akhir zaman ini. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dan meletakkan kita di dalam pembelian haji, insya-Allah. Dan dalam masa yang kita lihat, pada masa yang terkini ini, kita lihat sudah ramai pun sama-sama kita yang telah sampai ke tanah suci Makkatul Mukarramah untuk mengerjakan ibadah haji pada musim haji tahun ini. Dan kita sama-sama lah berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan urusan haji mereka dipermudahkan oleh Allah SWT. Perjalanan mereka sama ada yang belum pergi ataupun telah tiba, dipermudahkan Allah SWT pergi dan balik, dan dikurniakan kepada mereka haji mabrur yang balasan dia tak ditentukan syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah marzuq ikhwanana min al-hujjaj hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura. Adapun kita di sini di tanah air ini, insya-Allah kita akan menyambut hari Aidul Adha pada 10 Julai 2022, masih sehari lewat dari hari Aidul Adha di Arab Saudi. Jadi kalau kita faham tentang kaedah melihat anak bulan itu, maka kita akan faham kaedah ru'yatul hilal itu. Kita akan faham kenapa kita menyambut hari Aidul Adha sehari lewat berbanding dengan di Makkatul Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah. Jadi harapnya tidaklah menjadi satu ada perbualan ataupun tanda-tanda di kalangan kita, jadi isu di kalangan kita. Kalau kita faham kaedah ru'yatul hilal, insya-Allah maka kita terima dengan baik dan seadanya, dan insya-Allah selepas hari Aidul Adha kita akan melaksanakan ibadah korban. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan ulang kaji sikit tentang ibadah korban sembelihan dan ibadah korban, insya-Allah dalam slot pengajian kitab Indahnya Percayaan. Tapi terlebih dahulu kita akan mulakan dengan pengajian kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Al-Alim Al-Fadil Al-Alim Al-Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, sampai kepada fasal yang berikutnya, iaitu fasal yang ke-31. Tajuk yang diberi di dalam fasal ini adalah sabdu ataupun tasydid di dalam tahiyat ataupun tasyahud akhir. Faslun tashdidatut tasyahudi 21. Tasydid di dalam tahiyat itu ada 21 tempat. Ni kalau tanya kita tak dapat jawab lah. Saya percaya dengan kita dengan ustaz-ustaz sekalipun, kalau tak ngaji kitab ni, tak ingat kita berapa sabtu dalam tahiyat akhir, tak tahu ustaz kena kira. Tapi sini diterangkan oleh penyusun penyiaran kitab ini ada 21 tempat. Khamsun fi akmalihi wa sittatu asyara fi aqallihi. Yang paling iaitu 5 yang tambahan yang paling sempurnanya, dan 16 pada sekurang-kurangnya. Maknanya kalau paling sempurna itu 21 lah. Sekurang-kurangnya ada 16 tempat kata penyusun kitab ini. Kemudian diterangkan satu persatunya. Di mana? Iaitu pertamanya at-tahiyyatu 'ala at-ta'i wal ya'i. Tahiyat atas huruf ta dan huruf ya pada perkataan kalimah at-tahiyyatu. Jadi itu yang nak kena kata orang hati-hati tu. At-tahiyyatu. At dan satu tahiyyat. Dia kena sebut betul at-tahiyyat. Jadi sebab kalau tak sempurna ni, tak sempurna tahiyat ni, tak sempurna tahiyat ni, tak sempurna sembahyang itu, rukun tu. Nak jaga, dekat situ saja ada 2.
ya, at-tahiyyatu. Perkataan at-tahiyyatu tu ada dua satu. Satu dekat ta, satu dekat ya. Kemudian kalimah al-mubarakatus salawatu. As-salawatu, huruf sad tu, as-salawatu. Tu dah satu lagi satu. Nombor 3. Nombor 1 dua dah, nombor 3. As-salawatu ala sad. Salawatu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Yang keempat at-thayyibat. Dan yang kelima kata thayyibatu. Toya satu di atas toy, ya di bawah i, at-thayyibatu. At-thayyibatu. Itu dia. To satu, ya satu. Dah berapa? Ada di 5. Kemudian lillahi 'alal lamil jalalah. Ni lamil jalalah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lillah. Lillah tu nak sebut tu jangan lillah. Ada yang sebut lillah. Ada tu pengalaman kita lah mengajar Quran. Ada disebut, saya kata ni kena tipis tak boleh tebal. Lillah. Kalau bahagian atas Allah. Kan? Kalau bahagian depan pun Allah. Contoh kan. Tapi kalau bahagian bawah lillah. Dia sebut, bukan tak ada. Tak dibetulkan masa dia mengaji dulu dengan guru dia tak membetulkan kesilapan dia. Maka sampai sudah lillah. Bila dibetulkan baru dia sedar, iya ke Ustaz? Ya, bukan lillah. Adalah dinipiskan sebutan Allah itu, tapi sabdu tetap ada lillah. Dan berapa tu tuan-tuan? Ada ayat pertama saja ada 6 sabdu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada 6. Kemudian ayat kedua, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu ada lagi sabdu. Apa dia? Assalamu. Assalamu alaika ayyu dengan ayu. Kalau ayu habis lah. Ayu tu ada lah. Ada lah ayu. Gadis yang ayu ada. Tapi salah lah sebutan. Sebab yang betul ayyu. Assalamu alaika ayyu. Dah berapa tu? 8. Ayuhan nabiyyu. An-nabiyyu. Ayuhan nabiyyu. Kan? Itu yang ke 9. Ayuhan nabiyyu. Kan? Ya tu Nabi. Nabiyyu. Nun tu satu, ya satu. Nabiyyu. Kan? Bayar sabdu di bawah bi, ya di bawah depan yu. Bi-yu. Dah berapa tu tuan-tuan? 10. Kan? Warahmatullahi. Tu dia. Kan saya sebut tadi kan? Kalau bahagian atas Allah, bahagian depan tullah, bahagian bawah lillah. Warahmatullahi. Itu dia sabdu pada Allah tu. Kan? Ala lamil jalalah. Itu dia. Kan? Ada berapa tu tuan-tuan? Ada 11. Kemudian as-salihah. Kemudian wa barakatuh. Ya. Assalam. Okay, ayat yang kedua. Yang ketiga, assalamu. Lagi sekali.
Assalamu alif lam sin di atas as, sa di atas sa, lam alif lam di depan u. Assalamu. Sin tu. Assalamu, jangan salamu ya. Kalau salamu betul. Assalamu. Suku macam kita bagi salam. Bagi salam itu juga. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Tak sempurna tu. Lagi-lagi salam pertama. Lagi nak jaga. Pasal salam pertama tu rukun. Nak jaga. Assalamu. Ada berapa tadi tu? Ayat yang ketiga 12. Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Ibadillahi. Kan? Dibaca dipis ibadillahi. Berapa dah? 13. As-salihin. As-salihin. Itu dia. Dan tebal. As-salihin. Ibadillahis salihin. Dah berapa? 14. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Itulah illallah. Dah berapa? 15. Wa asyhadu anna situ anna. Wa asyhadu anna. Untuk satu itu. Ada berapa? 16. Allah asyhadu an la 16. Ya, ilaha illallah 17. Illa 16. Illallah 17. Anna 18. Muhammadan 19. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Kan tanwin itu bertemu dengan huruf ra, maka ada sabdu. Situ sabdu pada tulisan hukum dia. Kalau tajwid itu idgham ma'al idgham bila ada tak ingat dah. Dengan tajwid juga ni. Muhammad agak-agak lepas habis kitab kita baca tajwid juga. Bila tanya hukum pun senyap je. Idgham bila punah Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Tanwin bertemu ra. Masuk bunyi tanwin itu masuk ke dalam huruf ra itu tanpa dengung. Masuknya sempurna idgham kamil. Bagi. Kan? Nah, akhir sekali yang ke-21 Rasulullah. Jadi dah berapa dah tu? 21. Itu dalam tahiyat akhir. Pasal yang ke-32 faslun sabdu dalam selawat pula. Selawat dalam tahiyat tu. Tasydidatu aqallis salati ala nabi 4. Tasydid pada salawat dalam tahiyat kan. Salawat Nabi tu ada 4. Allahumma. Jangan Allahumma. Jaga Allahumma. Agak kalau tasmid semak tahiyat akhir selesai aja. Kan kena cek kan. Kan kalau tak kita tak sedar ya tahiyat kita itu tak sempurna. Bahaya tu. Kita ingat okey lah. Rupanya tak okey. Kan Allahumma lam wal mim Allah dah satu-satu. Umma satu lagi satu. Ada 2. Salli ada satu lagi. Kan yang ketiga ala Muhammad. Situ pun ada satu juga. Bukan Muhammad. Muhammad. Kalau sebut biasa tak apalah Muhammad. Muhammad. Jaga. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Itu jaga.
satu cepat terima. Kemudian salam, ni dia. Aqallus salami assalamualaikum. Tu dia. Salam pun nak jaga, macam saya sebut tadi baru, semua dah ada sebut oleh pengarang kitab ni. Salam kita yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam, bukan salamun alaikum. Assalamu. Yang kedua tak apa, yang kedua tu sunat. Kalau tak sempurna pun tak jadi apa, tak menjejaskan sembahyang kita. Yang pertama tu pasal dia rukun, jaga dia elok. Kan? Jadi dalam tahiyat pun nak jaga dia elok, dalam waktu salam pun nak jaga dia elok. Ini antara disebut oleh para ulama antara perkara-perkara yang boleh menjadi kesalahan dalam solat kita, dalam sembahyang kita. Jaga dia elok. Wallahu a'lam. Itu dia. Sedikit kupasan tentang tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir dan salam kita. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, kita akan sambung dengan fasal yang berikutnya, iaitu waktu solat. Wallahu a'lam. Baik, kita pergi kepada kitab yang berikutnya. Kita pergi pada kitab berikutnya, kitab Indahnya Persyaratan, macam yang kita sebutkan sebelum ni. Pada kuliah kita kali ini kita akan bincang tentang, oleh kerana tak berapa lama lagi kita akan menjalankan ibadah korban, kita ulang kaji. Sebab daripada apa yang saya lihat, ada beberapa pertanyaan tentang sembelihan dan korban. Ada juga. Bila kita buat sedikit kuliah fiqh korban, ada yang tanya, ada persoalan-persoalan yang popular. Apa dia kak? Korban boleh buat akikah, boleh buat dalam sekeliling korban tak? Itu soalan popular tu kak. Tiap-tiap tahun dia dan terangkan pun tanya lagi. Kalau tak di sini, di sana. Kalau tak di sana, di sini. Ada je soalan tu. Jadi jawapannya tu memang dah ada dah. Tapi tak apa, kita lihat dulu kat sini. Sembelihan tu apa? Istilah sembelihan dalam bahasa Arab disebut sebagai zabihah. Zabihah itu adalah sembelihan. Maksud sembelihan ialah sembelihan binatang yang halal dimakan mengikut undang-undang syarak dan syarat tertentu. Sembelihan binatang yang halal dimakan. Apa binatang yang halal dimakan? Pertama-tamanya al-an'am. Al-an'am, binatang ternakan, lembu, kambing, kambing bibi, kerbau. Itu halal dimakan. Haiwan yang halal makan selainnya ayam. Ayam sensitif sekarang. Sensitif, ayam sensitif. Sampai ada orang kata tanam telur dalam tanah, esok dia keluar jadi pokok ayam nama dia. Esok dah besar pokok ayam tu, kita separlai ayam pokok ayam tu. Kerana harga ayam tu mencanak-canak naik. Tu orang buat cerita, gambar kan, betapa ayam tu satu yang sensitif sekarang ayam ni. Jadi macam mana nak makan harga mahal, tak makan itu yang ada. Pandai lah kan. Bob macam mana? Halal tak makan? Halal Bob. Tapi awak badan pasir boleh? Kan? Cuma Nabi SAW tak makan bob ni. Kan? Wallahu a'lam. Baik. Mengikut undang-undang syarak dan syarat tentu, dia ada syarat dia. Kalau ayam tu halal dimakan, ke kalau tak sembelih peletok je boleh? Tak boleh. Ataupun sembelihan dia tak sempurna, halal tak dimakan ayam tu, ataupun haiwan tu, binatang tu tak halal. Contohnya kerbau kerelangga. Kerbau kerelangga terdampar tepi jalan, dah mati dah pun. Boleh makan tak? Tak boleh, pasal dia dah jadi bangkai. Segala bangkai haram dimakan kecuali ikan dan haiwan-haiwan laut. Kan?
Baik. Hikmah disyariatkan sembelihan dan bangkai merupakan dua istilah yang berbeza, iaitu hukum memakan bangkai adalah haram dan ia dikategorikan sebagai najis. Disebut dalam Al-Quran taklif, bangkai itu adalah haram dimakan. Haiwan yang tak disembelih sempurna haram dimakan. Wallahu a'lam. Justru sembelihan membezakan antara yang halal dan yang haram, atau dalam arti kata lain, sembelihan dalam hukum syarak merupakan pembeza yang mutlak antara kedua-duanya. Itu bab daging halal haram ni sangat penting. Tak boleh kesampingkan, tak boleh kita anggap remeh benda ni. Sebab itu daging-daging yang datang dari luar negeri ni, kita pegawai-pegawai halal kita pergi sampai ke luar negeri tu, pergi cek tempat sembelihan tu, macam mana cara sembelihan tu, ikut syarak ke tak ikut syarak. Kan? Wallahu a'lam. Sebab benda-benda ni sangat penting kerana benda ni dia masuk dalam daging darah kita. Jaga. Wallahu a'lam. Baik, yang ketiga, sembelihan merupakan menjamin kesihatan orang yang memakannya, kerana ianya menyucikan binatang yang disembelih itu daripada darah, dan yang seperti mana kita maklum, darah dikategorikan sebagai najis. Bila sembelihan darah keluar, kita menengok kan, tuan-tuan biasa tengok bila korban kita sembelih, lembu tu, darah tu keluar kan, masuk ke luar lubang darah tu, habis darah tu keluar kan. Jadi daging yang dimakan tu selamat daripada kuman. Kerana darah ni dia dikategorikan sebagai najis. Kalau dia berkumpul sekali dengan daging, boleh menyebabkan daging itu tidak selamat dimakan. Itu guna sembelihan tadi. Wallahu a'lam. Kematian binatang dengan cara dicekik atau dilanggar akan menyebabkan darah menjadi beku dalam tubuh haiwan tersebut dan boleh menyebabkan orang yang makan bangkai tersebut mendapat penyakit. Ini dibuat kajian. Kajian dibuat, bukan tak buat. Sebab itu kalau kita lihat mereka di barat atau di mana-mana lah yang non-Muslim, kenapa mereka mendapat penyakit yang macam-macam? Sebab mereka makan, antara mereka makan daging yang tidak disembelih dengan cara yang betul. Darah tu ada duduk dalam daging binatang tu. Bila dimakan, tu je dapat penyakit kan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi sembelihan dibahagikan bertiga bahagian. Pertamanya namanya az-zabhu ataupun az-zibhu. Memotong batang leher sebelah atas haiwan yang boleh ditangkap oleh manusia untuk disembelih dengan syarat-syarat yang tertentu. Kemudian yang kedua, an-nahru. Yang kita sebut tadi. Kan, fasalli li rabbika wanhar. An-nahru, memotong batang leher sebelah bawah haiwan. Dan syarat ini disunatkan ketika menyembelih unta. Kan, siapa pernah tengok sembelih unta tahulah. Sekarang senang, cari je dalam YouTube tu. Tulis situ cara menyembelih unta, ada tunjukkan cara sembelih unta tu. Kalau di Malaysia ni sebelum COVID itu ni, ada masjid-masjid dan surau-surau yang sembelih unta. Ada. Sekarang ni tak tahulah ada kejap. Kita baru hampir kembali kepada keadaan sebelum COVID. Hampir-hampir nak kira dalam fasa endemik. Walaupun katanya kes tu naik balik, tapi tak adalah macam nak sampai berbelas ribu, 20,000 macam tahun lepas kan. 1,000 lebih, 2,000 sekali turun, besok turun balik kan. Maknanya dan kalau kena pun mereka kena varian Omicron yang sebenarnya kalau betul-betul seorang tu sihat 3 hari dah sembuh lah.
Kalau biasa-biasa ni kita orang lama ni seminggu lah. Dia tak kena macam saya dulu kan. Jadi tahun ni boleh dah sembelih macam biasa, boleh dah, tak ada masalah. Cuma kita jagalah, berhati-hati, itu saja. Dah selesai itu gunakan pembasmi kuman dan cecair pembasmi kuman tu, balik mandi, mandi bersihkan tubuh badan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian al-aqru, sembelihan dilakukan secara darurah, ini terpaksa dengan cara mencederakan haiwan tertentu pada mana-mana bahagian badannya dengan kecederaan yang membawa kepada maut. Itu dia. Ada bagi kaedah standing kan. Ini pun ada bincangkan boleh ke tak boleh kan. Dia tak sembelih, dia cedera kat leher tu, tepuk kat leher tu, keluarkan darah sampailah mati kan. Al-aqu juga ialah cara menyembelih binatang yang liar yang boleh dimakan dan tak boleh ditangkap oleh tuannya. Sabda Rasulullah SAW mafhumnya, sungguhnya binatang-binatang ini memiliki sifat binatang liar. Bila ia mengatakan kamu, maka lakukanlah terhadapnya seperti ini. Wallahu a'lam. Ini kaedah yang ketiga lah. Yang biasa kita lihat penyembelihan adalah az-zabhu dan an-nahru. Wallahu a'lam. Syarat sah sembelihan, syarat penyembelih Islam atau ahli kitab. Ahli kitab atau seorang atau nenek yang menjadi ahli kitab sebelum berlakunya penyembelihan dalam kitab tersebut. Lepas tu setengah ulama mengatakan, ya, daging kosher. Daging kosher ni daging sembelihan orang Yahudi. Orang Yahudi dia kaedah sembelih dia, mereka macam kita lah. Malah ada sahabat-sahabat mengatakan lebih cerewet daripada kita, orang Yahudi ni. Daging kosher namanya. Kalau ulama mengatakan daging kosher ni halal dimakan, sebab berdasarkan kepada orang Yahudi ini dianggap sebagai ahli kitab. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita sebaik-baiknya biarlah penyembelih itu orang Islam. Wallahu a'lam. Itulah perkara-perkara halal kita pergi cek di pusat penyembelihan tu, siapa yang menyembelih. Kan, orang Islam tengok ada dia punya sijil dia semua, okey kan. Kaedah sembelihan pun betul kan. Wallahu a'lam. Yang kedua, sembelihan hanya diniatkan kerana Allah SWT atau dengan nama Allah SWT. Bukan sembelihan macam dulu kan. Dia sembelih semah. Tuan-tuan mungkin pernah dengar istilah semah. Kan, sembelih haiwan ni nak bagi makan semangat sungai. Konon-kononnya kalau bagi semangat sungai itu tak mengamuk, berperahu dalam sungai itu takkan karam. Itu dulu, sampai zaman dulu kan, semah nama dia. Yang itu tak sah sembelihan tu. Sebab sembelihan tu bukan kerana Allah. Walaupun penyembelih itu menyebut Bismillahirrahmanirrahim, tapi daging tu sebenarnya nak bagi makan semangat sungai. Tak betul, tak sah sembelihan tu, tak halal dimakan pun. Dan perbuatan itu pun salah. Perbuatan semah itu perbuatan yang salah dari segi akidah. Salah, memang salah, tak betul kan. Wallahu a'lam. Baik, sedikit kupasan. Anak dalam kandungan, sekiranya binatang sembelih mempunyai anak dalam perutnya, maka halal dimakan daging anak binatang tersebut dengan syarat anak itu mati dengan kematian ibunya. Tapi biasanya kita kalau nak sembelih lembu ni, lembu jantan kan, jarang sangatlah. Lembu betina ke kambing betina ke jarang. Biasanya lembu jantan tengok. Kambing pun kambing jantan. Tapi disebut di sini sebagai hukum. Wallahu a'lam. Baik, syarat binatang sembelihan. Haiwan yang disembelih mempunyai hayah mustaqirrah, hayah mustaqirrah, iaitu tidak mati disebabkan sakit atau cedera, dan ia menggeletar sebelum mati selepas disembelih. Ini keadaan dianjurkan. Contoh macam kerbau lembu tadi lah. Lembu kena langgar jalan, dengar, kita pun tengok-tengok, ada lembu kena langgar, cepat-cepatlah pergi sembelih. Waktu dia tengah apa,
Sembelih cepat. Kalau dia dah keras, tak ada hayah mustaqirah, dia dah jadi bangkai. Cepat sembelih. Kalau kita sembelih dengan sempurna, maka walaupun dia mati tepi jalan pun, dia terlangan tepi jalan pun, ya, sembelihan itu sah, maka boleh dimakan. Walaupun tuan dia naik motor pergi balik tengok. Ada kan, kepau mati tepi jalan, cerita benar. Kata kengkang dah kepau tu mati, dia buat apa dah, jadi bangkai, mati dah. Kereta yang yang langgar tertelos. Kereta bukan kereta kecil, kereta Hilux, cerita betul ni, malam telos langgar bau tepi jalan, mati ke bau. Dan mati ke bau. Tapi kalau langgar ada lagi kita nampak dia goyang badan kan, cepat-cepat sembelih. Sebab dikira dia ada hayat mustaqirah, ada lagi, dia hidup lagi walaupun dia gelangganan mati tu. Gitu kan. Sembelih cepat, boleh makan. Waktu kena waktu terkengkang, bau tu mati tu, orang kumpul lah kan tengok. Kita pun lalu tepi tengok. Kata orang kampung, ada motor pergi balik. Mungkin tuan juga kan. Betul ke? Saya tanya betul ke? Wah, betul. Tuan dia dah tu. Dia pergi nak tengok ke bawah dia macam mana pun. Nak menyinggah tak ada. Itu kita nak ternak, nak menternak lembu ke bawah ni boleh, tak salah. Itu adalah fardu kifayah. Apa hukum menternak lembu ke bawah? Lembu ke kerbau ke kambing ke, hukum dia fardu kifayah. Kan? Satu fardu kifayah untuk masyarakat Islam. Orang menternak lembu, ternak kerbau, ternak kambing, kan? Fardu kifayah. Kalau tak ada siapa, berdosa habis semua dah. Kalau yang ternak tu bukan Islam, baik, pengali ternak lembu kerbau, lembu, kambing, itu orang Islam tak ternak. Nak korban beli daripada bayi pengali tu. Tu dekat kampung Sik Batu Raja, Tanjung Tualang tu. Beli kat dia kat Sik tu, kat Sing tu beli. Kan? Tak ada orang kita yang ternak lembu, bela lembu, tak ada. Berdosa ni. Sebab hukum dia fardu kifayah. Tapi bila ada orang kita ternak lembu, ternak kambing, ternak kerbau, maka lepas kewajipan yang lain terlepas. Dia nak bela, okey lah. Tapi bela nak kena betul lah, jangan dibiarkan berkeliaran. Tuan-tuan kalau pergi kawasan Gunung Lang kat Ipoh tu ada kerbau berjalan, tapi ada tuan dia jaga, naik motor pegang rotan panjang tu. Tak apalah, walaupun kerbau tu merayau, makan, merata kan, tapi tuan dia ada jaga. Ini dia biar je. Bila langgar tahu pula, tapi berhenti tengok mati ke hidup kerbau pun. Tak betul lah macam tu kan. Kita nak bela haiwan ni, biarlah dengan cara yang betul. Wallahu a'lam. Baik. Putus halqum dan urat murih. Urat murih ni urat makan dua. Masa sembelih tu dia kena putus halqum dan urat murih. Dan memotong sekaligus dengan cepat. Jangan diangkat pisau sembelihan tu. Kalau angkat pisau sembelihan tu habis. Sampai, jangan putus, sampai selesai. Itu orang penyembelih pandai tu. Kemudian syarat adat sembelihan, alat tersebut mestilah tajam dan diperbuat daripada besi, tembaga, timah, kaca, batu dan yang seumpamanya. Pisau sembelihan tu tajam. Kalau orang kat kulit kita berdarah terus, tu tajam tu. Yang kedua, tidak menggunakan gigi, tulang atau kuku sebagai alat sembelihan. Ini kita tak ada buat lah. Kemudian perkara-perkara sunat sembelihan, menyebut nama Allah. Itu dia, Bismillahi Allahu Akbar. Kan?
orang-orang itu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi kalau tak baca macam mana? Ada setengah ulama mengatakan, ya, kalau tak baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar tu, sembelihan itu tetap sah, sebab penyembelih itu beragama Islam. Syahadah tu dalam badan dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan, dalam berdiri dia. Maka kalau dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim, tetap sah sembelihan dia. Wallahu alam. Orang menyembelih dia tahulah. Kemudian yang kedua, memotong urat di tepi batang leher mengenai halqum. Itu orang sembelih tahu, penyembelih tahu lah. Yang ketiga, menajamkan alat sembelihan. Kalau sembelih banyak, tiap kali sembelih dia kena asah pisau sembelihan tu. Yang ketiga, binatang yang nak disembelih itu perlulah dibaringkan di sebelah rusuk kirinya. Ini kita biasa tengoklah, insya-Allah nanti korban kita akan nampaklah benda tu. Dibaringkan sebelah rusuk kiri dia dan menghadap kiblat. Kan ada kiblat macam ni kan. Hadapkan binatang tu menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Baik. Kita pergi kepada korban. Sebab korban ni dia ada kena mengena dengan sembelihan. Istilah korban bermaksud hampir. Dari segi istilah bermaksud menyembelih binatang tertentu pada hari Aidul Adha dan hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah dengan tujuan untuk beribadah dan menghampirkan diri kepada Allah SWT. Itu maksud korban. Korban ni daripada perkataan qarib, hampir, kan, dekat, kan. Bila korban, satu ibadah yang menghampirkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Apa ibadahnya? Menyembelih haiwan tertentu. Bermula pada hari Aidul Adha, lepas Sembahyang Raya tu, sampai tarikh, sampai waktu sembelih korban tu dilaksana sampai petang 13 Zulhijjah. Macam jabatan kerajaan biasanya dia buat pada hari bekerja, kan. Kalau tahun ni hari Selasa, hari Rabu, Isnin cuti, hari Ahad tu, hari Raya tu cuti, hari Ahad, Isnin tu cuti lagi, 11 bulan tu cuti lagi, 12 tu barulah kami di jabatan kerajaan mengadakan ibadah korban. Sebab boleh sampai petang 13 Zulhijjah boleh. Di setengah tempat begitulah, tepi rumah je pun, kan, ada lembu seekor, tepi rumah, lawan rumah je sembelih. Itu di setengah tempat. Jadi kita di sini biasanya korban kita buat di perkarangan masjid ataupun surau, kan. Wallahu a'lam. Dalil yang menerangkan tentang ibadah korban ini ialah fasholli li rabbika wanhar. Surah Azim. Maka dirikan solat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Itu dari perkataan an-nahaw itu tadi. Sabda Rasulullah SAW, mafhumnya Nabi SAW telah berkorban dengan menyembelih 2 ekor kibash yang berwarna putih dan bertanduk. Baginda sendiri yang menyembelih kedua-duanya, dan baginda telah menyebut nama Allah, bertakbir sambil meletakkan kakinya di tepi tempuk kibash tersebut. Kita orang Melayu ni tak gagah macam orang Arab ya. Orang Arab ni dia kuat. Kita orang Melayu ni kambing, nak sembelih kambing pun sampai 3 orang menyembelih, seorang pegang kambing 2 orang. Kita ni tak kuat, kan. Macam orang Arab, sebab dia kuat, dia boleh buat tu, yang dia kuat makan, kan. Kuat makan daging, kan. Kuat makan segala-gala. Kalau orang pernah pergi pernah pergi buat umrah ataupun haji ke, kita order nasi Arab tu, kan, satu pack besar tu untuk dia makan seorang. Untuk kita orang Melayu bagi 4. Kan, tak daya nak ambilkan terlalu banyak, kan. Tapi dia orang ambil. Maknanya kemampuan mereka tu berbeza dengan kita, kan. Kalau tengok filem Mak Kilau tu, kan, Mak Kilau lawan orang Melayu, peh, cuba lawan orang Arab. Tak lepas Mak Kilau tu, bukan nak rendahkan Mak Kilau, tidak, kan. Maksudnya kekuatan fizikal tu. Orang Arab ni dia fizikal dia kuat orang Arab ni, wallahu a'lam. Kemudian hukum korban ialah sunat muakkad, iaitu sangat dituntut ke atas umat Islam yang berkemampuan. Maknanya
sunat muakkad ni kalau ada mampu eloklah buat, kan? Tetapi dihukumkan wajib apabila bernazar. Bernazar ni maknanya contohlah, kata saya, Ustaz, saya dah niat naik duri, kalau saya naik pangkat saya akan buat korban. Wajib. Jadi korban wajib tu dia kena buat tu. Tertanggung ke atas dia selagi dia tak, kalau dia tak buat tahun ni, tahun depan mesti buat. Pasal dia dah bernazar. Tuntutan sunat muakkad adalah bagi orang yang cukup syarat-syaratnya seperti Islam, sempurna akal dan balik. Orang yang berkorban dianjurkan menyembelih binatang itu sendiri atau sekurang-kurangnya melihat pada waktu penyembelihan dilakukan. Akak apa ini ya? Akak masuk bahagian korban kan? Akak mana tengok tu. Disunatkan. Tengok kan? Waktu sembelih tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena tengok kan? Pergilah rapat tengok macam mana haiwan kita itu disembelih untuk korban. Wallahu a'lam. Baik, binatang yang disyariatkan untuk korban, binatang yang nak dikorbankan mestilah dipunyai ciri-ciri tidak cacat, tidak sakit, tidak buta, tidak berkurap dan tidak kurus. Itu dia. Jadi kita memang kalau nak pergi tengok tu memang kita dah check lah. Kita dah beritahu mesti tak cacat, tak sakit, tak buta, tak kurap, tak kurus. Kurus menganting dia buat jadi haiwan korban. Cek betul. Pokoknya sihat lah. Kalau dia tak gemuk pun sihat. Manakala jenis binatang yang sah untuk dikorbankan adalah seperti berikut. Pertama, kambing biri-biri yang berusia 1 tahun dan ke atas, ataupun telah bersalin. Disebut dalam setengah kitab bersalin gigi dia dah tukar. Kambing biasa berusia 2 tahun dan ke atas. Unta yang berusia 5 tahun dan ke atas. Lembu dan atau kerbau yang berusia 2 tahun dan ke atas. Ni orang bela lembu kerbau tahulah. Lembu kambing ke dia tahu kan macam mana nak tengok umur lembu, kambing dan sebagainya. Baik, syarat-syarat orang yang melakukan ibadah korban Islam. Ni orang Islam. Jadi orang bukan Islam, katalah orang di kawasan dia bagi lembu, tak boleh kita letak lembu dia. Dia sumbang tu dia bagi boleh. Lepas tu kita pulang benda kita, dia nak buat korban ke, boleh? Kan? Korban minta nama-nama orang, cukup 7 bahagian kan? Lepas tu kita buat agihan tu mengikut agihan yang dipersetujui kan? 1/3 untuk peserta, 1/3 untuk petugas korban, 1/3 untuk orang awam dan terlebih-lebih lagi asnaf kan? Orang yang asnaf lah. Itu cerita dia. Wallahu a'lam. Baligh dan berakal. Kan? Baligh dan berakal. Budak-budak tak disyaratkan melakukan ibadah korban. Wallahu a'lam. Dan berkemampuan. Jadi kalau tak mampu, tak disyaratkan melakukan ibadah korban. Tolong menjalankan boleh kan, tapi untuk masuk korban kalau tak mampu taklah disyaratkan. Wallahu a'lam. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, hikmah disyariatkan korban disebutkan menghidupkan erti pengorbanan besar dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS kan. Itulah sebesar-besar korban kerana Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Cerita ni kita tahulah apa kesudahannya. Allah Alam. Dan sebagai tanda pengabdian diri dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebenarnya disyariatkan korban. Pengabdian diri. Kan macam korban Habil dan Qabil. Apa tujuan dia? Nak tengok keikhlasan kita. Orang yang ikhlas berkorban, dia sanggup 800 pun 800 lah, tak apa. Tak tanya, tak query pun. Saya nak berkorban Ustaz, tak kira lah, 1000 pun 1000 lah. Tak apa Ustaz. Pasal dia ikhlas nak berkorban. Kalau tak ikhlas dia akan tanya, apa ni 700 ni 800 ni apa? 800 ni
Kalau ada apa-apa itu pada pihak yang menjalankan korban, bukan pada kita. Kan? Pihak menjaga korban tu yang tahu pasal apa orang tu, pasal apa tu orang tu. Kan? Kalau kita tak nak buat di sini tak apa, banyak lagi alternatif lain. Kalau nak buat korban kan? Ada yang buat package korban di luar negara, kan? Sebab harga haiwan ternakan di sana lebih murah pulau. Kan? Sebab benda ni korban dibuat sebagai tanda pengabdian diri kita pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita rasa sini mahal, buatlah di tempat lain, ada masalah, tak ada isu pun. Kan? Wallahualam. Yang ketiga, menambahkan rasa kasih sayang dan ikatan persaudaraan sama umat Islam apabila menyedekahkan badangan korban tersebut kepada insan yang memerlukan. Itu dia tuan-tuan. Kan? Jadi itu dia. Tiga hikmah kita selalu menghubungkan tali silaturahim. Jadi kalau kita buat jasuah, kita buat korban, kan, 1/3 yang ketiga tu carilah pakai miskin, kan, ataupun fi sabilillah, kan. Ada budak-budak mak tafiz mana-mana tu dia bagi pada model guru dia ni, dengan korban tu dah habislah untuk dia orang makan, kan. Walaupun di Malaysia ni daging ni orang tak heran lah, kan. Daging dulu zaman tuan-tuan muda-muda dulu, ya, waktu korban lah baru masa makan daging. Waktu lain tak ada lah. Tapi sekarang ni orang tak heran lah, kan. Pergi KFC tak ada daging, pergi McDonald's ada daging, tak heran orang, kan. Tapi masih ada sebenarnya, ya, masyarakat, golongan masyarakat yang susah nak makan daging. Ada. Jadi kita cari dalam kawasan kita, tempat kita, orang yang, ya, kata orang mereka ni yang memerlukan, golongan yang memerlukan, golongan yang fakir, yang miskin, kita kata, kan, golongan B40, kan, terkesan tu, kan, harga minyak sampai RM40 lebih, terkesan. Dah keluar video pula, goreng pakai pasir dia pula. La ilaha illallah. Kita tengok pun mengeleng, kan. Tapi ada, bukan di Malaysia lah, di negara tempat lain. Kita tengok video, kan, dia goreng pupuk tu pakai pasir. Macam lupa tu tuan-tuan pun penuh panjang lah, beli lah. Macam mana Ustaz Nabi kata? Video tu saya tengok tadi, semalam, sorry, malam tadi saya tengok, kan, ucap panjang ni, Masya Allah, kan. Pasal apa? Minyak dah mahal, kan. Goreng pakai pasir, goreng pupuk pakai pasir. Macam lupa nak makan dah tahu lah, kan. Jadi itu dia, ada sekarang di negara kita ni golongan yang terkesan, golongan D40 ni. Waktu kita buat korban tu dia, golongan tu kita cari dulu, kan. Ibu-ibu tunggal, kan, yang B40 lah, ibu tunggal yang kaya ada, kan. Yang keadaannya Masya Allah, kan, nak membesarkan anak pun satu tanggungjawab yang sangat berat bagi mereka. Jadi orang macam ni lah yang kita agi-agikan daging korban, supaya hubungan silaturahim itu jadi semakin baik dan semakin rapat. Itu dia. Jadi itulah sedikit kupasan ulang kaji kita tentang sembelihan dan korban. InsyaAllah pada bulan kita akan datang kita akan sambung balik, ya, kepada tajuk kita, iaitu berkaitan dengan wirid-wirid selepas solat. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang pada bulan Ogos, iaitu pada 7 Ogos 2022. 7 Ogos 2022 insyaAllah. Kita akan bertemu kembali, kita akan bertemu kembali pada kuliah kita, iaitu 7 Ogos 2022. 7 Ogos 2022 insyaAllah. Jazakumullah bertemu kita pada waktu yang disebutkan tadi, insyaAllah. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa sebab kongsikan pada pagi ini ada manfaat untuk kita bersama dan kita jadikan modal kehidupan kita bagi kita rahmati dan berkati dari Allah SWT. Ini menjadi usul-usul yang kita akan bagi Indonesia pakai akhirat, dan kalau kita sampaikan boleh kasar bahasa dalam dunia semua Muhammad Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan
tahun 9 dan tadi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan sekalian selamat menyambut Hari Raya Idul Adha dan selamat menjalankan kepada korban dan selamat menyambut ketibaan tahun baru 1444 Hijriah. InsyaAllah bertemu kita bila kita akan datang tu akan masuk pada tahun baru nanti ya 1444 Hijriah insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan pula kita pagi ini dengan tasbih al-Quran dan surah Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Muhammadin wa sallam. Allahumma rahmi min hadhihi wa taqabbal summa. Allahumma inna kafiru wa na'udzuka min syururihim. Allahumma bayyid syamlahum wa farid jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zazil al-amsal bilal ya qahhar ya jabbar mutaqin ya Allah ya Allah ya Allah. Wallahu min kitab yang biasa usma asal izin wa sallallahu alaihi wasallam. ربنا زدنا مزنا ورحمة أقرب لكم ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك المصير وربنا تقبل منا دعاءنا اللهم ارزق إخواننا من الرجال حجا مبرورا وسعي مشكورا زمن غفور يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك المصير وربنا تقبل منا دعاءنا وبلسنا وقلبنا ولقانا وسبحانه وسبحانه وأعمالنا في هذا اليوم من بعد شر ذي الحجة وربنا السميع العليم لنا يا مولانا انت تمرنا في اسمك يا سلام واقول اخوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بنا الكفر والكرم الى توفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته